Assalamualaikum Tuan. Kebanyakan syarikat amanah yang menyediakan perkhidmatan deklarasi hibah mengatasi isu ini dengan memasukkan syarat-syarat tertentu di dalam dokumen bagi menjaga kemaslahatan pemberi dan penerima hibah. Isu yang timbul adalah sejauh manakah syarat membenarkan syarat dimasukkan di dalam akad hibah dan adakah syarat tersebut mengikat kedua-dua pihak. Silakan Tuan. Hibah tentang hibah bersyarat. Kadang-kadang lain kat sini putus dia, jadi tak nak. Tapi tak apa. Ini adalah tentang hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni panjang juga. Secara mudahnya syarikat-syarikat amanah ni dia ada panel-panel syariah dia lah. Sebahagiannya saya kenal lah. Kalau nak kira sebahagiannya memang saya pun panel syarikat amanah juga lah. Adalah saya pegang juga. Syarat-syarat ni dia kalaulah dalam mazhab Syafi'i dia kata hibah itu sempurna, syarat itu tidak terpakai. Maknanya kalaulah hibah yang disertakan dengan syarat bukanlah menjadikan keseluruhan hibah itu terbatal. Hibah itu apabila cukup rukun syarat, sudah ada qabat tasarruf, maka hibah itu sah. Syarat itu yang tidak terpakai. Jadi at least kalau ada syarat pun hibah itu sah jugalah. Syarat itu saja kalau tidak sah pun syarat yang tidak terpakai. Antara syarat yang boleh diletakkan di dalam dokumen hibah contohnya syarat untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Contohnya ayah bagi rumah ini kepada anak dia dengan syarat anak dia menjaga kebajikan ayah sehingga ayah dia ini meninggal dunia. Itu syarat yang dibolehkan kerana kita bukannya meminta anak tadi membuat sesuatu yang di luar daripada tanggungjawab dia. Memang tanggungjawab anak untuk menjaga kebajikan ayah yang sudah pun tua contohnya. So itu adalah syarat yang dibenarkan. Cuma hibah bersyarat lagi contohnya yang berlaku di syarikat amanah yang saya lihat contohnya dia menggunakan syarat rukbah tadilah. Saya bagi rumah ini kepada isteri saya, kemudian dia letak pula syarat sekiranya isteri saya meninggal lebih awal daripada saya, maka rumah ini kembali kepada saya. Jadi pusaka isteri. Kalau jadi pusaka isteri, dia akan dipusakakan kepada ibu ayah isteri yang mungkin dia tidak bermaksud begitu. Bukan dia ada isu dengan bapa dia, ibu mertua dia, tapi dia tidak bermaksud begitu. So bagi menyelesaikan isu syarat yang rukbah tadi contohnya, sebab syarat rukbah ni mazhab Syafi'i mengatakan syarat itu terbatal. Tetapi mengikut mazhab Maliki syarat itu pun sah dan berkuat kuasa. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, apa yang saya lihat syarikat amanah yang ada produk ni lah, bukan semua syarikat amanah ada produk yang sebegini. Ada syarikat amanah dia berlainan, syarikat amanah berlainan polisi dia lah. Kita kena lihat produk di syarikat amanah tersebut lah. Yang saya lihat mereka meletakkan syarat ini selepas selesai ijab kabul. Maknanya suami dia bagi dekat isteri, kemudian isteri dia terima, so selesai. So maknanya sudah pun qabat, selesai. Syarat itu timbul sudah pun menerima rumah apa semua tu, maka barulah isteri tu pula kata saya dengan ini mengesahkan sekiranya saya meninggal sebelum suami saya pemberi hibah, maka harta saya ini tidaklah menjadi harta pusaka saya, bahkan dikembalikan kepada saya. So dia menggunakan, kita kata suatu, kalau bahasa kasarnya macam suatu helah dekat situ lah. Dia menggunakan suatu instrumen yang lain dan dia tak buat pindah milik dekat situ sebab suami bagi kat isteri masih lagi bersyarat. Bersyarat ke mana kalau dia mati barulah betul-betul isteri itu dapat. Tapi kalau isteri mati awal, kembali rumah tu kepada dia dan dia boleh bagilah kepada isteri lain, kepada anak dan sebagainya lah. Jadi saya melihat benda ni dia tidaklah suatu perkara yang kita nak katakan salah secara total sebab mazhab Maliki membenarkan. Cuma amalan di syarikat amanah dia terpaksa menggunakan instrumen yang agak kreatif kerana perundangan di negara kita masih lagi tidak mengiktiraf hibah bersyarat rukbah tadi secara
even fatwa pun tidak menyebut bahawasanya hibah bersyarat rukbah ni diterima pakai. Kecuali di Singapura memang sebut sekiranya adanya instrumen hibah rukbah maka ia diiktiraf sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak. Itu memang ada di Singapura. Maknanya Singapura tu dia satu je, dia Majlis Agama Islam Singapura. Di Malaysia ni dia banyak Majlis Agama Islam dan dia menjadikan benda tu masih lagi tidak ada lah sebenarnya. Jadi yang saya lihat syarikat amanah tu dia cuba bermain dengan dengan kelampangan yang ada tu, dia membuat seolah-olah hibah itu bersifat mutlak kerana syarat itu diwujudkan selepas sempurnanya ijab dan kabul. So apabila berlaku pertikaian di mahkamah syariah, dia akan tunjukkan dokumen hibah yang mutlak tadi. Sekiranya isteri yang mati, senanglah isteri tunjuk, tak ada apalah, suami mati dapat kat saya lah. So hibah itu sempurna. Apa lagi? Dan kalaulah waris kepada isteri, mak ayah pun nak challenge, susah juga sebab adanya suatu deklarasi, surat akuan sumpah daripada isteri itu yang mengaku sekiranya saya meninggal, maka harta hibah ni dikembalikan kepada suami saya dan tidak menjadi pusaka saya. So mak ayah pun mungkin tidak ada pun dokumen hibah tu sebab disimpan antara suami isteri saja. So benda tu berlaku, akhirnya dia dilantik syarikat amanah, dilantik menjadi wasi contohnya, dia pula datang untuk mengharmonikan keadaan dan dokumen dia tu tidaklah saya tak jumpa banyak ataupun saya tak jumpa yang dibawa ke mahkamah. Mungkin ada tapi saya tak buat kajian lah. Tapi yang setakat ni tidaklah viral dokumen-dokumen itu menjadi permasalahan. Sebab itulah setengah syarikat amanah tu dia mempromosikan dokumen dia tu adalah walaupun dia buat secara bersyarat, tapi dia kata perkara ni kan sama ada di pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi melalui permuafakatan kerana melihat cara instrumen itu didokumenkan yang menyebabkan pihak akhirnya berpuas hati terhadap apa yang dihasratkan oleh pemilik harta tu. So itu yang saya nampak bagaimana penerimaan dan bagaimana dokumentasi itu dibuat. Tapi kalau orang lain nak buat, dia tak faham benda ni, dia akan jadi keliru lah. Kadang-kadang ada peguam nak buat tapi dia tidak faham cara syarikat amanah buat, kadang-kadang dia akan jadi berlainan dan akan menyebabkan pertikaian lah sebab memang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang tackle pasal isu bersyarat rukbah tadilah. Sebab memang mazhab Maliki, memang mazhab Syafi'i, hibah bersyarat rukbah contohnya ialah hibah itu sah, syarat rukbah itu terbatal. Syarat bahawasanya harta hibah kembali kepada pemberi hibah sahaja. Isteri mati maka dia jadi pusaka isteri, itu yang mazhab Syafi'inya. Wallahu a'lam.